Ayat 28 maghdud. Semua kita nak bacakan depan dulu. Maghdud. Kemudian 29 maghdud. Ya. Kemudian 29 30 mamdud. Ni bagi asal. Dia bagi bawah nanti bagilah alasan dia. Ayat 31 maskur. Kemudian ayat 33 kita ambil dia muzakkar. Maqtu'. Supaya nampak jelas kita jadikan dia muzakkar. Maqtu'. Kemudian mamnu'un. Kemudian marfu'un. Sama tak pattern dia tu? Sama Yang pertama cuba sebut makhdud. Kedua mamdud. Ketiga mamdud. Keempat maskubun. Seterusnya maqtu'un, mamnu'un, marfu'un. Jadi ada banyak contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Dengan ni tuan-tuan mesti berjaya mengembalikan perkataan itu kepada asal dia. Bermakna kalau maf'ul fa'ala, kalau makhdud kha. Okey, nanti baris dia tuan-tuan kena tengok kamus. Khaduda ke khadida ke, itu tengok kamus. Ini makhdud jadi okey, nun. Okey, bariskan sendiri. Ini jadi macam mana? Dia madada. Dal yang kedua tu akan bertasydid lah. Ya, madada. Ini yang ini akan jadi sakaba. Tengok baris dia. Kemudian maqtu' akan jadi mamnu' dan pada perkataan mana'a. Ini biasa. Kemudian marfu' rafa'a. Okey. Ini sakaba. Ini cuba tengok baris dia. Okey, dan sila beri makna pada perkataan ni, punca dia ni dan ini. Okey, berdasarkan kepada kamus tuan-tuan, saya bagi satu perkataan setengah minit. Setengah minit kali 7, 3 minit setengah. Okey tuan-tuan, cuba. Boleh tibu-tibu buat strategi lah. Kalau bagi kawan ni pun dah minit je.
cikgu nak masuk bilik air. Dia bagi kerja. Okey. Cuba tuan-tuan tengok. Perkataan yang daripada yang bawah lebih mudah daripada yang atas lah. Kalau daripada bawah, rafa'a mana apa? Ya, mengangkat. Nawaitu rafa'al hadatsil asghari. Biasa kita kan rafa'al itu, ni rafa'a dia telah mengangkat atau meninggikan. Kalau marfu' maknanya mana isim maf'ul yang kena, benda yang ditinggikan. Kalau mana'a, makna apa mana'a? Dia telah melarang atau menghalang. Kalau di sini makna benda yang dilarang atau dihalang. Dilarang atau dihalang. Yang dihalang. Kalau qata'a, dia telah memotong, dia telah memutuskan. Maqtu' benda yang dipotong, yang diputuskan. Okey. Sakaba, mana sakaba? Mencurah. Kalau maskub, ya, benda atau air yang dicurahkan. Yang dicurahkan. Itu makna isim maf'ul. Madda mana apa? Memanjangkan. Kalau mamdud, yang dipanjangkan. Yang dipanjangkan, mana tak henti-henti lah, dipanjang-panjangkan tempoh dia. Okey, ini macam mana bunyinya? Fi'il madhi dia? Nadada. Apa makna nadada? Ia telah susun. Ya, dia telah menyusun. Okey. Kalau mamdud, yang disusun. Okey. Ini macam mana bunyinya? Khadada. Begitu barisnya ya. Betul Apa makna khadada? Ia telah memecah, mematah. Okey. Tak apalah, ambil ia dulu. Nanti ada pun struktur ayat tu kita tengok mana yang sesuai mana yang dipecahkan. Bila pecah apa? Hancur. Kalau kena tangan, luka. Nanti adalah kaitan itu. Okey. Tuan-tuan, di sini macam mana kita, ini adalah perkataan-perkataan yang diulang dalam ni lah, dalam episod Ashabul Yamin, menggunakan apa ni, pattern isim apa? Isim maf'ul. Daripada perkataan qara'a, dia telah membaca, akan jadi qara'a maqru'un. Maqru'. Mana apa maqru'? Benda yang dibaca. Kalau kataba makna dia telah menulis. Kalau yang ditulis disebut maktub. Dah cakap Melayu, perkara itu telah termaktub di Lauh Mahfuz. Cakap Melayu tu apa makna termaktub? Telah tertulis, telah ditulis di Lauh Mahfuz. Jangan risau, benda tu telah termaktub dalam qada qadar. Orang-orang tua kita dulu dah bercakap Arab dah. Okey, lagi perkataan nazara. Makna nazara, dia telah melihat. Kalau benda yang dilihat, manzur. Manzur iaitu benda yang dilihat. Okey. Kalau alima makna apa? Alima, cakap Melayu, mengetahui. Alim, mengetahui. Kalau benda yang diketahui, maklum, cakap Melayu. Cakap Melayu, betul-betul Melayu. Okey, kalau jahil, jahala. Jahala mana apa? Jahula. Dia telah jahil, makna dia tidak mengetahui.
Kalau benda yang tidak diketahui, majhul. Itu fi'il madhi majhul, tidak diketahui pelakunya. Ya? Banyaklah contoh-contoh yang telah digunakan dalam bahasa Melayu. Jadi semua tu makruh, maktub, maklum, majhul, manzur, makhdud, mamdud, mamdud, maskub, maqtu', mamnu', marfu'. Dia pattern dia sama kalau ikut ini untuk fi'il yang 3 huruf. Kita dah dapat tu, nampaklah yang kita gariskan semua tu adalah isim maf'ul. Itu dari segi dia punya sifir atau pecahan perkataan. Tetapi hujung dia ni, tuan-tuan nak bariskan depan dia, berapa alasan dia? Diagram warna apa ni? Purple. Inilah masalah nahu. Baris hujung masalah nahu. Dalam diagram warna purple tu, tengok diagram isim. Bila isim berbaris depan saja marfu', ada berapa sebab dia? 6 sebab. Itu baris depan dia tu, hujung sekali tu adalah di atas 6 sebab. Kalau kita jumpa ni makhdud dan mamdu dan mamdu dan bagi atas pula, ada berapa sebab dia? Ada 11 sebab tu. Kalau kita jumpa pula makhdudin, mamdudin bagi bawah pula, ada berapa keadaan dia? 2. Kalau dia tidak sangkut pada semua tu, bermakna dia hanya mengikut baris yang sebelum tu. Itu dipanggil apa? Tawabi'. Tawabi'. Jumpa tak tu? Tawabi'. Apa makna tawabi'? Mengikut. Tawabi' ni baris apa? Dia tidak ada baris tersendiri. Dia hanya mengikut baris sebelumnya. Jadi alasan kita dalam isim tu hanya dalam satu muka surat tu saja. Sama ada dia bagi depan, bawah atau atas, ataupun dia hanya mengikut. Nanti kita dah tahu ni, ini baris asal. Tetapi kita tengok fi sidrim makhdud. Kenapa bagi bawah? Tengok alasan di situ. Okey, mari kita tengok. Okey, fi makna apa? Di dalam sidrin pohon bidar. Ini bukan berdara. Kalau berdara tu buah mata kucing. Ini bidar, sidrin. Di Malaysia ada tak? Ada seorang student saya, dia kata rumah dia ada. Ini yang orang biasa buat ubat, yang satu pohon yang jin takut, pokok sidir. Begitu juga saya rasa yang kalau mandi jenazah, sunat ditaruh campuran daripada daun bidara kan. Ini bukan daun berdara mata kucing tau. orang ni sembilan kata berdara kan bang? Abang mata kucing ke berdara bang? Dia tak mengaku orang Kuala Lumpur kan? Tak apalah, esei lah orang kampung. Kalau dalam tafsir saya ayat yang 27 ini, ayat berapa? 28. Dia kata dia tak mengkhususkan ini satu pohon di dalam syurga. Dia kata syajarin yamtazu bikasrati awraqihi wa awsanihi. Satu pokok yang teristimewa dengan kasrati awraqihi. Apa makna kasrah? Banyak. Awraqihi, daun dia, makna rimbun. Wa awsanihi, dan dahan dia pun banyak, kemudian daun dia rimbun, bermakna ahli-ahli syurga ni akan melepak-lepak dan berteduh-teduh di bawah pohon sidir ini. Tak payah, kalau tak nak bayangkan pohon bidara kat sini pun tak apa. Kalau pohon bidara Negeri Sembilan tu, taklah orang gemar sangat, sebab daun dia gugum lama-lama. Buat somak rumah ya orang kata. Akhirnya pohon bidara tu biasa kena tobang. Sebab semak rumah, tinggal orang tua, orang lelaki pergi tanah kat luar. Jadi makna semak. Jadi lepas tu dia punya buah dia tu isi dia terlampau kecil, dia tak puas baik makan buah longan. Kenyang. Itu dia bukan pohon bidara di sini, dia adalah pohon dalam syurga yang dahan dia banyak dan daun dia rimbun. Fi sidrin,
ya, di dalam apa ni. Jadi dia ni ada mubtada yang tidak disebutkan di sini, tetapi sudah tahu cerita dia. Cerita siapa ni? Ashabul Yamin. Ya, kalau kita nak gantikan nama dia, ganti nama diri kepada golongan-golongan kanan ni, apa dhamir dia? Hum, ya, betul? Kalau tak, kena ungkitkan diagram Ustaz Nasruddin. Ashab ini, ya, isim ke fi'il ke haraf? Isim. Apa tanda dia? Alif lam ada tak? Tanwin? Jadi tanda dia apa? Mudhaf bahagian tanda, ya. Apabila tanggal semua tanda, dia tetap isim bila dia mudhaf. Okey, bila apa ni isim kena pindah diagram yang kedua kan? Kena tahu jantina dia. Muzakkar ke muannas? Muzakkar, sebab tak ada ta marbutah. Okey, lepas tu kena tahu dia punya bilangan dia berapa ashab. Jamak, kita pun tahu jamak apa tadi? Jamak taksir. Bila isim mesti ganti nama ke berapa? Ganti nama ketiga. Tengoklah. Jadi ganti nama ketiga muzakkar, huwa ke huma ke hum? Hum. Maka inilah mubtada yang tak nampak. Apa dia? Hum. Dia akan jadi mubtada atau subjek mubtada. Tak nampak? Mubtada. Mereka, iaitu ahli syurga itu, fi sidrin. Apa maknanya? Macam mana nak terjemah mubtada khabar? Ini ayat ni akan jadi mubtada khabar. Ini khabar. Cuba terjemah. Hum fi sidrin. Mereka adalah, atau mereka berada, fi, di atau di sajalah, sidrin, pohon bidara. Ya, kalau bidara tu makhdudin, yang ini ada sikit masalah. Bukan pohon bidara yang dipecahkan. Ini mungkin walaupun di segi bahasa dia kita boleh jalankan saraf, tetapi keadaan ini tidak sesuai, maka harfiah tidak dapat tolong kita, perkataan tidak dapat membantu kita. Kita kena rujuk kepada tafsir. Maka tafsir kita akan bagi tahu dia apa? Dia kata la syauka fihi, ya, dia yang tidak ada duri. Yang pertama, yang sebenarnya bila disebut pohon yang rimbun ni, pertama dia pohon rimbun ni biasa tinggi ke rendah? Rendah, ya. Setuju, okey, tak apa kalau rendah. Okey, yang kedua, rimbun ini menunjukkan buah dia tu banyak. Kalau dalam tafsir lah, ya, buah dia banyak. Nak buat apa buah tu? Petik. Kita apa ni, ya, ada nanti dikatakan pohon-pohon syurga tu memang rendang dan buah-buah dia banyak, boleh petik dengan tangan, capai-capai je, ya. Masalah nak capai apa? Kalau biasa pohon rendang kita kerengga, kerengga semut, tapi dalam tafsir kata mungkin orang Arab punya masalah buah-buah rendang mereka banyak duri. Ya, mamdud ni mana yang tidak didurikan. Tidak tidak melukakan tangan ketika mana kita mencapainya. Mana tak susahlah. Ya, jalan-jalan tu petik, jalan petik macam tu, tak perlu nak mengelak-ngelak duri ataupun kerengga. Ya, kerengga bagus untuk jaga buah, tapi di syurga kerengga tak diperlukan lah. Okey, tuan-tuan, jadi di sini kita kena merujuk tafsir. Bila kita buka kamus ke, kita tengok di segi makna perkataan ni isim maf'ul. Ya, sebab khadada makna dia telah memecahkan. Makna kalau makhdud, benda yang dipecahkan, tetapi tidak ada yang sesuai untuk terjemahan tersebut, maka lebih baik kita merujuk kepada tafsir, sebab para ulama lebih tahu maksud dia. Ya. Sebab mereka ni akan merujuk kepada tafsir para sahabat. Sebab sahabat tahu cerita yang nak ni, dan sahabat merujuk kepada tafsir Rasulullah, di mana Rasulullah dulu dia tak perlu kepada kitab tafsir pun tak ada. Lalu apa-apa perkataan yang sahabat tak faham, terus merujuk kepada Nabi SAW. Kalau tidak ada penjelasan dalam zaman Nabi, maka mereka akan merujuk kepada
asal usul bahasa Arab itu daripada syair-syair Arab yang digunakan. Sebab bahasa-bahasa syair itu adalah bahasa-bahasa klasik dan juga digunakan di dalam Al-Quran. Okey tuan-tuan, maknanya mereka itu berada di pohon bidara yang tidak berduri lah, tidak didurikan atau tidak dilukakan tangan kita ketika mana memetiknya. Okey, itu sidrin. Pokok sidir ni dikatakan pokok yang rimbun. Rimbun tu dua lah, daun dan juga dahan dia banyak. Dan satu lagi yang paling penting, buah dia. Sebab ahli syurga suka makan buah. Banyak dicerita buah-buahan di dalam syurga. Jadi siapa suka makan buah biasanya dia macam ahli syurga sikit lah, awet muda. Banyak produk-produk daripada buah-buahan. Boleh tuan-tuan? Okey, seterusnya wa, makna apa wa? Nah, ini wa apa ni? Ataf. Dia sambung, dia berada di pohon sidir yang rimbun, yang tidak berduri. Wa talhin. Apa makna talhin? Buah pisang. Talhin. Dah tengok dah dalam kamus? Tengok dalam kamus tak? Ini bahasa ni bahasa tua. Sebab sebab pisang dalam bahasa komunikasi biasa disebut mouse. Tapi dalam tafsir saya dia tafsirkan mouse. Dia kata wa syajaril mauzi. Mauz. Syajaril mauz. Ada tak perkataan daripada perkataan talaha, talhun? Ada tak dalam kamus? Talhun. Talhun maknanya pokok pisang. Kalau talhah maknanya pokok pisang betina. Kalau pokok pisang jantan tak ada buah pula. Ada tak talh? Dia cakap pasal pisang. Dia cakap pasal apa Kak? Dia kata sebangsa pohon kayu. Oh, okey. Sebangsa pohon kayu. Makna satu jenis pohon. Tetapi kalau dalam tafsir tuan-tuan, terjemahan dia semua pisang. Pisang. Kalau saya punya tafsir Syekh Wahbah Zuhaili pun dia kata syajaril mauzi. Al-mauz ni pisang tu memang bahasa komunikasi biasa. Kalau kita nak beli buah, kita minta buah talh. Orang Arab tak tahulah. Kalau sebut mauz, dia akan bagi kita pisang. Okey tuan-tuan, maknanya dia juga dalam pokok rimbun, pokok sidir yang banyak buah-buahan yang tidak berduri. Dan talhin ni pokok pisang. Kenapa dia bagi bawah? Okey, sebelum tu saya terlupa nak tanya, ni bagi bawah sebab apa? Ni bagi bawah sebab lepas huruf jar. Tapi dia ni bagi bawah sebab dia mengikut. Maka dia adalah sifat kepada sidrin. Maka dia jadi mausuf. Maknanya dua peranan dia. Pertama dia baris bawah sebab terletak selepas harf jar. Kedua dia berperanan sebagai mausuf, iaitu pokok tu, benda yang nak disifatkan, maka maksud jadi sifat. Maka dia bagi bawah kenapa? Ini waw apa? Ataf. Lepas waw ataf dipanggil ma'tuf. Ma'tuf bagi apa? Ikut. Cuba tengok tu tawabik diagram warna purple. Betul tak? Ma'tuf mengikut kan? Jadi dia mengikut baris apa? Dia mengikut baris sidrin. Maknanya mereka ni berada di pohon bidara. Lepas tu di pohon pisang. Sebut pisang ni sebab orang Arab suka pisang. Kalau tuan-tuan suka ciku, minta je, ada. Buah ciku tidak dimasukkan di sini. Talhin. Apa makna mamdud tadi? Yang disusun, yang tersusun. Apa yang tersusun tu? Pisang. Maknanya pisang yang tersusun. Apa dia kata? Ayat yang ke 29, syajaril mauz al-mutarakib bis sama.
ya, yang tersusun buahnya. Dia tak rongak-rongak lah. Biasa pisang yang tak bagus yang rongak sana rongak sini kan. Nah, itu pisang yang tak berapa sihat. Yang sihat tu yang tersusun buah dia tu. Ini ya, dalam pokok pisang yang tersusun. Tersusun tu kalau dalam tafsir bukan batang dia, tetapi buahnya pada tandan dia tu yang tersusun. Kenapa dia bagi bawah? Talhin mamdud. Dia adalah sifat. Ya, sifat dari siapa? Mengikut. Ni sifat kepada pokok pisang tu atau buah pisang tu, makna yang tersusun. Bermakna kalau ini sifat, ni akan jadi mausuf. Sama je, mausuf dan sifat. Okey, seterusnya perkataan wa makna zillin. Apa makna zillin? Naungan, teduhan. Kalau jamak dia apa? Kalau satu teduhan disebut zillun, zillin, zillan. Kalau dua, zillani ataupun zillaini. Kalau teduhan-teduhan, zilal. Itulah tafsir almarhum Said Qutb tu, tafsir fi zilalil Quran. Apa makna zilal Quran? Di bawah teduhan atau naungan Al-Quran. Ya. Almarhum Said Qutb dia adalah sastrawan Arab. Ya, dia banyak mengolah tafsir dia mengikut cita rasa sastra. Ya, di samping dia merujuk kepada kitab-kitab tafsir tidak dinafikanlah, tetapi dia lebih macam mana ahli sastra, ahli bahasa menghayati setiap ayat Quran tu. Sebab tu dia memang akan bayangkan, ya, ayat itu, dia akan merasakan, dia akan menghayati, dia akan rasa terketuk, dia akan rasa terpanggil, dia akan rasa dimarahi, dia akan rasa macam-macam dia perasaan-perasaan seorang ahli sastra bila dia membaca ayat-ayat Quran. Dulu dia zaman jahiliah dia banyak kutu Islam, tetapi akhirnya dia dapat hidayah dan akhirnya dia menulis. Banyak pendekatan tersebut, dan pendekatan dia keras kerana masa itu dia berhadapan dengan rejim, ya, masa tu yang menangkap, memenjarakan, yang terlampau pro kepada Amerika dan Israel. Jadi dia memang keras tulisan-tulisan dia. Okey tuan-tuan, zillin maknanya naungan, mamdud. Apa makna mamdud tadi? Yang dipanjangkan. Apa naungan yang dipanjangkan? Itu kita kalau tak faham, kita tengoklah zillin daimin mumtaddin. Ya, maknanya yang dipanjangkan itu dipanjangkan masanya. Teduhan itu, ya, dipanjangkan masanya, makna berlaku sentiasa teduh dia di bawah naungan yang dipanjangkan, yang berpanjangan. Itu maknanya, makna tidak ada panas di sana. Matahari ada tetapi tidak panas, bukan matahari yang menerikkan. Kalau tak ada matahari mungkin sumber lain lah. Saya tak pasti ada tak matahari itu tu. Bukan matahari yang sekarang lah. Sebab matahari sekarang ni akan hancur semuanya. Iza syamsu kuwirat. Apa makna iza asyamsu kuwirat? Itu fi'il madhi majhul. Kuwirat, dilipat, digulung. Dah hancur lah. Matahari boleh dilipat-lipat tu. Tak guna dah. Yang kalau ada pun cahaya daripada sumber matahari yang lain lah di dalam syurga nanti, yang dibuat oleh Allah khas untuk membekalkan cahaya untuk ahli syurga. Okey, dia berada di bawah teduhan. Sama juga kisahnya. Ini semua adalah mausuf sifat. Sidrin mamdud, talhin mamdud, zillin mamdud, teduhan yang berpanjangan. Ini baris bawah sebab ma'tuf. Selepas haraf ataf mesti ma'tuf, dan dia adalah seperti biasa mausuf. Maknanya dia adalah benda yang kita nak sifatkan, maka dia akan jadi sifat. Ya, makna ini naungan. Apa sifat dia? Yang berpanjangan.
naungan yang berpanjangan, teduhan yang berpanjangan. Okey. Tak seperti mana di dunia. Kalau kita berteduh sampai tengah hari itu dah kena kan. Mungkin tak kena, petang kena pula matahari kat sini. Dia tak, dia sentiasa teduh. Okey, seterusnya waw dan haraf ataf. Lepas haraf ataf dipanggil ma'tuf. Ini ma'tuf juga. Mana air. Okey. Dia ma'tuf dan dia juga adalah mausuf, iaitu sebab kita nak sifatkan maka dia akan jadi sifat. Sifat bagi apa? Mengikut. Sebab tu semua mengikut baris mausuf dia. Ma'in maskub. Mana ma'in? Air maskub. Ni bukan curah lah, tuang lah. Curah nanti habis kuyup pula. Ahli syurga nak minum. Ini yang dituangkan. Maknanya ada pelayan-pelayan, dia tak perlu menuang sendiri di dalam syurga, tetapi air itu dituangkan kepada mereka. Sebab tu ya. Oh, yang mencurah. Okey, mari kita tengok tafsir tu. Dia kata ma'in jarin daiman la yanqati. Oh, betul juga. Dia bukan air itu. Air yang dituangkan tu makna air yang sentiasa mengalir, yang tidak putus-putus. Ya? Air yang mengalir. Asalnya sakaba, maknanya tuang ataupun curah. Ini maknanya yang dicurahkan, yang dituangkan. Tetapi kalau dalam tafsir saya ni, dia kata air yang sentiasa mengalir, yang tidak putus-putus. Oh, maknanya bukan dia tu dituangkan air, tetapi dia duduk di tepi air. Sebab bila disebut jannah, apa makna jannah? Syurga tu apa? Taman. Taman mesti ada apa? Sebelum ada air, pokok. Yang paling penting taman tu pokok lah. Selepas tu air. Maka bila disebut tajri min tahtihal anhar, tajri, tak ada ruang saya nak padam. Tajri mana apa tajri? Ia mengalir. Siapa yang mengalir? Ya, iaitu al-anharu. Ada fa'il di situ. Air sungai mengalir min tahtiha, bawahnya. Bawah apa tu? Bawah pohon-pohon syurga. Ini dia, air yang mengalir di bawah pohon-pohon syurga yang sentiasa mengalir. Betul maknanya air itu segar lah. Air segar. Kalau kita dapat kawasan yang macam tu memang cantik lah. Tuan-tuan boleh pergilah kat mana-mana kawasan yang air dia sentiasa mengalir, cantik. Kalompang, saya baru pergi Kalompang, cantik. Sungai Kelang mengalir juga, tapi kadang-kadang dia berundur, bukan mengalir kan. Itu yang kadang-kadang tak berapa tu. Kalau dia terus mengalir mungkin okey, tapi kadang-kadang dia undur semula. Itu yang sampai kat kita tu. Orang Shah Alam selalu jadi mangsa. Kuala Lumpur, hujan lebat, bila Sungai Kelang dia pasang, dia berlawan arus tu. Yang banjir dekat Bukit Jelutong. Ada orang Bukit Jelutong ke? Kakak selalu kena kan dekat tol tu. Selalu tapi sekarang ni mungkin dah makin baik lah kan, sebab dia dah besar kan. Inilah yang kereta, yang Ferrari tersangkut kereta kakak tu. Bukan ada satu keluar surat khabar, kereta mewah lah, satu tersangkut masuk. Allah, besar belanja dia tu. Nak baiki apa ni, dapat seekor kancil. Okey tuan-tuan dan puan-puan, ruangan iklan okey, ini yang orang ahli syurga juga suka. Fakihah, buah-buahan. Fakihah, buah-buahan. Yang sebenarnya dia fakihah ni mufrad ke jamak? Mufrad. Kalau dua jenis buah apa? Fakihata ni ataupun
Fakihataini. Kalau buah-buahan fawakih. Bermakna di sini dia bagi sifat ni jamak, sifat dia banyak, tapi disebut dalam bentuk mufrad. Dia makna cuma dia menyatakan segala jenis buah. Bila disebut buah, bukan sebuah je ada, maknanya jenis buah katsiratin, yang banyak. Bila disebut dalam Quran, ada disebut mufrad, tetapi dia bukan menunjukkan mufrad, tetapi dia menyatakan jenis. Misal kata wal asri innal insana. Apa makna inna? Sesungguhnya al insana, manusia itu. Insan mufrad ke jamak? Mufrad. Jamak dia annas, unas. Takkan seorang manusia lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian, seorang je. Tak. Semua jenis manusia. Maksud di situ menyatakan semua spesies manusia itu masuk dalam kerugian, illa, melainkan yang disebutkan di dalam surah Al-Asri. Bermakna di sini dia menyatakan jenis buah-buahan, berbagai-bagai jenis lah maknanya. Katsiratin, yang banyak. Dia baris bawah sebab seperti biasa tadi, lepas waw ataf dipanggil ma'tuf. Dia mengikut baris ma' mengikut baris zillin mengikut baris talhin mengikut baris sidrin. Dia mengikut je baris dia. Maka katsiratin bagi bawah sebab sifat. Bermakna fakihatin ada dua. Sian kakak jam ke kak? Oh, biasa kakak dapat nombor 1. Sebab dia orang jauh, biasa orang jauh nombor 1, orang dekat biasa lambat. Okey, fakihah dia bagi bawah sebab dia maktuf, dan dalam masa yang sama dia adalah mausuf, maka katsiratin jadi sifat. Ma makna fakihatin katsiratin? Buah-buahan yang banyak. Kalau dalam saya punya ni tafsir, dia kata fakihatin mutanawwi'atin, buah-buahan yang berbagai-bagai jenis, wafiratil kamiyat, yang cukup dia punya bilangan dia, kadar dia, kam. Apa tu kam? Ayalah kuantiti dia lah. Maknanya kadang-kadang durian kan, musang king tu sedap kan, tapi 2 biji je nak makan satu keluarga, tak cukup. Tak, dalam syurga dia kata katsirah ni memang cukup. Wafiratul kamiyat, cukup dia punya kuantiti dia, mana puas. Walau macam mana sesedap mana pun, dia tetap banyak dan tak habis dimakan oleh ahli syurga. Okey, selepas tu dia nyatakan la maqtu'ah. Apa makna la? Tidak. Maqtu'ah, tidak diputuskan. Ini adalah sifat kepada siapa ni? Dia bagi bawah ni kerana dia sifat kepada siapa? Fakihah, buah-buahan yang banyak tu yang tidak terputus. Tidak terputus apa? Bekalannya, tak terputus dia punya kuantitinya, kerana diperlukan oleh syurga, ahli syurga. La maqtu'ah, tidak terputus. Maknanya dia adalah sifat kepada fakihah, maka sifat mestilah sama. Kalau ini muzakkar ke muannas? Muannas, maka dia mesti muannas. Buah-buahan yang tidak terputus. Wala, waw ni apa? Waw apa? Ini la tadi, lam apa? Nafi dia tak ganggu siapa-siapa, ya. La pun la nafi. Mamnu'ah, ma makna mamnu'ah? Yang tidak dihalang, yang tidak terlarang. Kadang-kadang ada benda yang tak dibagi, boleh makan 3 biji saja. Itu yang apa tu, yang orang tak suka tu. Kadang-kadang boleh, dia kata ini pun bonus lah, 1 ulas saja. Biasa apa ni? Orang kencing manis,
Dia kata bolehlah rasa sikit je, separuh ke. Itu yang orang kerja manis menggeletar tu. Bukan menggeletar tak ada tenaga. Menggeletar nak makan sedap, ya? Tapi dalam syurga dia tak ada. Tidak terhalang daripada mengambilnya oleh sebab apa pun, penyakit ke, tak bagi ke, sebab ini mahal ke. Ini semua benda yang menghalang kita daripada mendapatkan bekalan ni. Tapi dalam syurga tak. Tidak terputus bekalannya dan tidak terhalang mengambilnya, ya. Jadi maknanya hari ni Kak, maknanya pattern yang saya gariskan merah tu, dia adalah pattern untuk isim maf'ul, ya. Daripada perkataan fa'ala jadi maf'ulun. Makna fa'ala dia telah melakukan. Kalau maf'ul, benda yang dilakukan. Khadada jadi makhdud. Okey, cuba sebut isim maf'ul dia semua tuan-tuan. Khadada jadi makhdud. Nadada madda sakaba qata'a maqtu' mana'a rafa'a marfu', ya. Asalnya dia muzakkar, tetapi dia ini muannas. Sebab apa? Sebab dia adalah sifat kepada mausuf dia yang muannas. Sebab bila mausuf sifat mesti sama, apa dia? 4 perkara. Pertama mesti sama baris dia. Okey. Kalau zillin mamdudin, sama baris. Yang kedua mesti sama alif lam atau tanwin dia, ya. Zillin mamdudin. Kalau az-zilli al-mamdudi, ya. Yang ketiga mesti sama bilangan dia, ya. Bilangan dia. Kalau dia mufrad mesti mufrad, dan yang keempat mesti sama jantina dia. Makna kalau muzakkar muzakkar, kalau dia muannas mesti sifat dia pun muannas. 4 perkara itu mesti sama, Ini walaupun jauh tetapi dia masih boleh sifat. Walaupun disengkang oleh la, boleh jadi sifat, Sifat biasa terjemahan dia apa? Apa makna Fatihah? Buah-buahan yang banyak, lagi tidak terputus. Mana buah-buahan yang tidak terputus, lagi tidak terhalang, ya, terhalang daripada mengambilnya. Okey, habis cerita buah tu. Kemudian wa furushin. Apa makna furush? Furush daripada perkataan apa? Farasha. Cuba tuan-tuan tengok. Saya nak perkataan furush ini mufrad ke jamak? Yang atas ni saya nak padam, Ada furush. Okey, muka surat berapa Kak? 283, kolom sebelah kanan. Sebelah kanan, daripada perkataan, kalau satu pemaidani disebut furushun, kalau jamak furushun. Oh gitu. Ya, betul, makna furushun tu adalah mufrad. Betul, furush tu jamak. Kalau satu pemaidani farushun. Okey. Saya takut tu. Sebab tengok-tengok dia tu muannas. Farushun. Kalau jamak dia apa? Furushun atau furushun ada tak? Macam ni dalam ayat Quran ni. Furush saja. Tak ada waw ke? Tak ada. Ada waw, Okey. Tapi kita ikut ayat Quran lah. Ya. Sebab jamak ni mungkin biasa jamak dalam bahasa Arab kadang-kadang ada 2-3 penggunaan. Ya. Kita ambil ayat Quran punya jamak sebab saya nak jamak juga. Kenapa? Jamak taksir. Ini jamak apa dipanggil?
Jamak taksir. Bila jamak taksir kita mesti pastikan dulu jantina dia apa. Jantina jamak taksir untuk benda. Muzakkar ke muannas? Kena ingat dia mesti muannas. Dia mesti perempuan. Jantina dia. Kemudian dari segi bilangan dia mufrad. Bilangan dia akan jadi satu. Mufrad. Maka kalau kita nak gunakan dia punya dhamir dia apa? Huwa ke hiya? Hiya. Ya, kalau kita nak gunakan dia punya isim isyarah dia apa? Hadza ke hadhihi? Hadhihi. Kalau kita nak guna isim mausul dia allazi ke allati? Allati. Ya, dia akan jadi begitu. Kalau kita nak gunakan tunjuk jauh zalika ke tilka? Tilka. Sebab tu kadang-kadang termasuk benda atau orang pun Allah guna tilka. Misalkan tilkar rusulu faddalna. Kan juzuk 3 tu. Rusul dia orang kan, tapi jamak taksir Allah guna tilka juga kadang-kadang. Tetapi yang biasa digunakan jamak taksir untuk benda. Dia mestilah jantina dia perempuan dan bilangan dia satu mufrad, maka digunakan perkataan hiya. Sebab itu furush. Apa makna furush? Permaidani. Dia bagi bawah sebab dia ma'tuf lah lepas waw. Maka marfu'ah. Apa makna marfu'ah? Yang ditinggikan. Kalau permaidani yang ditinggikan apa? Tebal. Okey, itu satu pandangan. Tapi dalam kitab tafsir saya dia kata furushin aliyah mundadidah fawqal asirrah, yang diletakkan atas pangkit. Ini cerita Arab lama lah. Ini nak cerita orang-orang Arab kaya dulu, permaidani bukan letak kat lantai tetapi atas pangkit untuk dia orang berlepak-lepak. Pangkit yang kita kata atas pangkit ataupun dia kata sarir lah. Asirrah tu jamak sarir, katil. Mana di situ orang-orang Arab biasa duduk kat atas begitu. Ya, ini ikut bahasa yang difahami oleh orang Arab masa itu. Yang itulah yang terbaik. Ya, yang dia orang dapat faham masa tu. Okey, mungkin juga ditinggikan tu sebab tebal. Juga ditinggikan sebab ada alas yang tinggi diletakkan atas kapet tersebut. Dia bukan atas lantai biasa. Tuan-tuan bayangkanlah kalau ni arkitek dia suka dengan macam mana dia nak buat rumah yang macam ni. Saya ada seorang orang Johor. Dia belajar dengan saya. Dia asyik berfikir apa ayat Quran seni bina ke apa cerita syurga. Wah, dia khayal dah. Macam mana nak buat seni bina ni? Macam mana ni? Macam kita makan antara Madinah dengan apa ni Mekah tu. Dia suka nak cukup kursi. Kita kena duduk atas pangkin tu. Itu tempat yang standard ke yang apa ni sebab tak cukup tempat? Dia kakak mesti bayangkan itu tempat yang lebih baik daripada atas kerusi biasa. Sebagai penghormatan kepada ahli syurga. Kalau apa ni mungkin restoran-restoran Arab, kalau di section 7 tu dia memang ada satu tempat permaidani pangkin. Orang tak suka duduk atas kerusi ni, dia ada tempat yang bersela tu. Sebab itu adat dia orang yang dulu punya. Dia suka makan ramai-ramai atas pangkin dia tu. Berkongsi dalam makanan tu sunnah. Talam tu sebagai dia punya apa je, wasilah atau alat. Tidak semestinya talam. Atas meja seorang satu pinggan pun tak apa, tapi yang penting bersama tu, berkongsi tu yang sunnah. Tapi bila makan dalam talam, confirm lah bersama. Tak adalah seorang satu talam kan. Itu apa ni pendekatan yang cepat untuk dapatkan kebersamaan talam. Okey, makna permaidani yang ditinggikan. Jadi persoalan dia ialah dia adalah baris bawah sebab dia maktuf, dia baris bawah sebab dia sifat. Bila kita sifat, tengok mesti baris dia sama tak?
Alif lam dan tanwin, tanwin sama bilangan dia. Furuj ni adalah jamak kan. Marfu'ah bilangan dia berapa? Mufrad. Marfu'ah mufrad. Kalau dua benda yang ditinggikan, marfu'atani atau marfu'ataini. Kalau jamak dia, dagang warna hijau. Janganlah belenggangnya. Kecuali dah hafal tak apa. Jamak kepada marfu'ah, apa dia? Marfu'atun, marfu'atin. Ya, sepatutnya jamak kan? Tetapi kenapa dia gunakan mufrad? Kembali kepada formula kita. Mana formula tadi? Jamak taksir. Ni jamak taksir. Maka bila dikira bilangan dia akan jadi mufrad dan jantina dia akan jadi muannas. Asal dia tanda dia macam muzakkar kan, tak ada tamarbutah kan, tetapi dia adalah jamak taksir. Terutamanya untuk benda jamak taksir, jantina dia apa? Si muannas, perempuan Jadi sebab itulah dia gunakan furujin marfu'atin. Dengan kembali kepada formula ini, tuan-tuan akan dapat ni bahawa bilangan dia akan jadi mufrad kerana jamak taksir dan jantina dia akan jadi muannas. Sebab tu sifat dia mesti secocok juga dengan teori ini. Boleh tuan-tuan dan perempuan? Okey. Itu akan terkeliru sikit kan. Sebab itu satu istilah marfu' tu kalau dalam istilah nahwu dia isim yang dibariskan depan, tapi dia punya kedudukan tetap bahagian atas. Saya kata marfu'un, isim marfu'. Saya kata bagi depan ni dia tetap dia letakkan bahagian atas baris dia tu. Tetapi marfu' dalam istilah baris bukannya bahagian atas, baris depan Kalau baris atas dipanggil apa? Mansub. Kalau bagi bawah majrur. Kalau baris mati ada tak bahagian isim tu? Majzum. Cuba tengok isim pertama, kalau dia baris depan dipanggil isim marfu'. Kalau dia baris atas dipanggil isim mansub. Kalau baris bawah dipanggil, kalau dia baris mati, tengok bahagian isim tu ada tak isim majzum? Tak ada. Kenapa? Sebab memang isim tak ada baris mati. Itu tuan-tuan kena ingat isim tidak wujud baris mati. Kita biasa mematikannya kerana wakaf dia. Yang ada baris mati ialah fi'il, dan fi'il pula tak ada baris bawah. Sebab tu baris bawah adalah tanda khusus kepada isim. Sebab tu bila kita kata fi'il terbahagi kepada 3 juga. Kalau fi'il tu bagi depan tak dikacau oleh haraf nasab dan haraf jazam, dipanggil fi'il apa? Marfu'. Kalau masuk haraf nasab dipanggil fi'il mansub. Fi'il mudhari' mansub. Yang berubah ni mudhari' je lah.